hama atau mites, spider mite, dia semua tergolong dalam mites lah. Yang tanam cili, terung dan sayur-sayuran lain semua ada kenal lah apa itu mites. Dia itu satu kecil saja. Kalau kita ambil dia 0.1 atau 0.2 mm saja. Kalau kita tanya siapa dia, dia lah ada 8 kaki, lawa dia pun 8 kaki. Dia boleh travel lah. Pengangkutan dia ialah dari satu tempat ke satu tempat. Melalui angin pun dia boleh travel. And dia kadang-kadang dia ada bulat. Dan tak ada orang boleh cakap ini specifically ini mite saja boleh attack. Sebab dia kalau tak silap, dia ada 1,200, 1,000 lebih spesies dia. Jadi kalau you nak cakap oh dia warna kuning, warna putih, kehijauan, kehitaman, semua pun ada dalam mites. Okay. Dan bila dia sudah kena mite, dia akan menarik kehijauan pokok itu, dan juice daun itu dia akan suck dia dan minum. Di bawah pun dia ada. Dan dia akan kurangkan chlorophyll lah, atau the green, kehijauan daun-daun semua akan hancur dan hijau. Dan daun itu, katakan daun itu begini ke apa kan, dia akan kalau tak silap, dia jadi downwards. Dia akan bengkok, daun itu akan bengkok downwards. Kalau bengkok upward itu trip whitefly kan, ini downwards dia akan. Kalau you tengok daun itu dia buat macam, bererti dia kena mites lah. Hama. Lagi senang kita cakap. Lagi apa? Dia kadang-kadang dia ada macam keputih-putihan, macam kena ada macam kulat cendawan sikit-sikit kecil-kecil, mold gitu kan. Dia pun mites lah. Alright. Dan lower surface dia punya rumah, bawah semua dia akan lah. Bila dia sudah tua-tua nanti dia akan hitam ke apa. Itu semua mites lah. Tapi kita nak boleh nampak. You akan nampak bintik-bintik kecil-kecil itu. Dia mites lah. Lagi apa? Kalau nak kurangkan mites, ada orang cakap tanamlah jagung manis kan. Sekali-sekala satu, macam 20 kaki ke 10 kaki satu jagung manis. Ditanam, dia akan ada natural predator untuk datang bunuh mites itu. Tapi test lah, tak salah. Orang buat research, dia sudah bagi jawapan, kita pun cuba. Jangan cakap kita harapkan kimia saja. Dan lagi apa nak cakap? Okey, lagi satu, saya sendiri, kebun saya sendiri, saya tengok kalau saya gunakan fertigasi, dia lebih banyak. Kalau saya gunakan sprinkler, dia kurang mites. Sebab itu, sebagai petani, kamu faham mengapa. Okay? Saya tak cakap fertigasi itu salah. Ini betul. Ini observation saya. Katakan sprinkler itu kuat, dia datang, dia hantar kan. Itu macam kena hujan, bintik-bintik. So, dia mungkin dicederakan dan dia kurang infection dia. Kalau kita gunakan itu, macam dia kering kan. So dia lebih suka hidup di sana lah. Apa lagi point yang kita boleh rotate crops, semua biasa you tahu. Mites itu live underneath the thing, you know. Dan dia daripada hari menetas sampai dia telur 1 minggu saja, dia sudah cepat, dia sudah membiak. So you kena control lah. Okay, lawa dia ada ubat lain, adult dia lain. Jadi kalau kamu gunakan ubat untuk lawa ataupun telur dia tak akan efektif untuk yang dewasa. Jadi kena belajar. Okey, dan apa lagi yang dia akan daun-daun itu kadang-kadang dia jatuh kan, tanpa sikit angin atau hujan dia semua daun jatuh. Ini pun ada mengena dengan mites. Saya membuat ini sebab banyak orang call saya cakap, apa nutrien you bagi, sulfur nutrien. Apa saya nak gunakan sulfur ni, mites ada ke apa? Ada. Sebenarnya orang Korea itu Changso San atau apa tu yang jadam itu, dia buat research yang terlalu dalam. Dia pun macam saya lah, bagi ilmu. Okey, dia pun bagi ilmu. Okey, sampai syarikat gergasi pergi attack sama dia. Jadi informasi sebegini dapat kerana internet, Google semua. Jadi kita belajar, kita boleh kurangkan kos sampai
50% operasi kos tu. Baja, fungicide, fungicide, semua. Jadi pengetahuan ini saya beritahu, kalau kita gunakan jadam sulfur dengan lebih pun, mites dia betul-betul bunuh hama. Jadi jadam sulfur yang kamu akan buat formulasi, yang formula semua saya akan bagilah dalam video-video ni. Kepada siapa yang share video saya pun ada rekod kan. Saya akan bagi resepi dan mana nak beli semua. Kalau student saya pun ada beri. Dan we can share lah a lot of things lah. Okay, so today on mites, this is the mites buster. You can happily use not just the basic JS, jadam sulfur formulation. Okay, kalau nak tahu cara-cara membuat ini, bahaya. Kalau silap dia boleh meletup muka, orang boleh mati. Jadi jangan silap nak buat formulation tanpa belajar dari orang yang berpengalaman. Awas, bahaya. Okay, banyak kali orang cakap saya buat dia meletup. Mestilah meletup, mestilah mati. Itu pasal you kena ada permit untuk handling ini semua. Kena ada lesen. Jadi tapi saya akan mengajar cara yang lebih selamat, cara untuk mengendalikan secara selamat dan formulasi dia precision, dan ubat itu akan makan mites. Dan lagi satu, sulfur itu adalah sensitif ke pokok-pokok yang banyak sensitif terhadap sulfur, macam kacang panjang, timun, peria. Ini semua dia kalau silap sikit dia akan rosak. Okay, so jaga sikit formula itu. Jadi mites hari ni kamu sudah tahu sulfur ialah paling murah. Bukan sulfur belerang yang kamu beli dekat kedai tau. Ini biosulfur, kita kena formulate dia sendiri. Saya akan senang saja tapi kena ada cara dia. Chemical reaksi dia ada. Di US dan di Korea dia diiktiraf sebagai organik. Okay, tapi kita tahulah kita gunakan peroxide semua mesti dia boleh dan tak boleh lah. Alright, lagi apa kita nak bincang sebab mites? Monitoring visually, yalah, you kena visually, you kena lihat hari-hari dari bawah daun, bukan pergi spray atas. Ingat, mites tak ada, dia akan ada. You kena check setiap minggu. Kalau dia boleh bertelur, berarti kamu kena check setiap 3 hari. Satu kebun-kebun, especially cili, terung dan lain-lain semua pun dia boleh attack lah hama ni. Okay, dan sekalian terima kasih untuk bab mites kita sudah bincang. Dan ada lagi 50 jenis perihal serangga kita akan cerita. 150 jenis perihal nutrien, video-video. Mungkin 150 pun tak boleh habis lah sebab sulfur ni. Sebab ini saya rasa ini adalah paling mustahak untuk beritahu mengapa kesakitan penyakit datang menyebar dengan begitu cepatnya kerana kita tidak memahami kedalaman dan kegunaan sulfur. Okey, hama sudah cover, mites. Satu lagi masalah yang menggelikan kebanyakan kita ialah kita salah interpretasikan bahawa racun itu adalah ubat. Itu bukan. Racun itu racun. Ubat itu ubat. Jadi kebanyakan pokok itu tak ada ubat. Cuma ada racun untuk kawal serangga, mites ke apa. So when you spray, selepas dia kena, selepas after it has been infected or attacked or whatever you call, infestation of mites, you spray, dia tak akan pulih. You cuma boleh kawal dari serangan yang lebih. Dia bukan ubat. Beli ubat kedai ubat itu bukan ubat, dia racun. Di basic elementary issues kita kadang-kadang salah tafsir. So you have to understand that anything infected, it is not going to reverse. Going to be, katakan saya sakit, saya makan ubat, saya baik. Pokok bukan begitu. Kebanyakannya you have to maybe pruning, dahan baru datang dia okey. Kebanyakan penyakit lepas kena virus ke trips ke apa-apa, kita kena terima hakikat lah. You cannot reverse engineer that whole thing. So you have to leave it as it is. Cuma kawal dia daripada menyebar ke pokok lain, control, sanitization of the farm,
That kind of things you have to understand. It's not simply pergi buat macam kita harapkan. Saya sudah siram, dia tak baik. You boleh ubat RM500 pun you siram, dia tak akan baik. Dia tak boleh reverse. Cuma baru punya itu dia kawal lah. Daripada penyebaran dia kawal lah. Itu saja. Okay, saya harap kamu memahami konsep ni. Banyak kita bercakap ni macam orang kampung disebabkan saya tak nak gunakan jargon communication link dengan you. Scientific, cakap orang putih, nanti kamu takkan faham. Jadi kita cakap, kurangkan penggunaan bahasa Inggeris atau bahasa saintifik secara orang biasa di jalanan boleh fahami. Jadi you have to use as it is. Okay, protect ataupun lakukan kawalan sebelum datang penyakit. That's the best way. Okay, prevention is better than cure. Thank you.